Okey, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Saya doakan anda semua sentiasa berada di dalam keadaan yang sihat sejahtera dan walafiat. Saya doakan, siapa-siapa je lah yang dengar video ni ataupun yang tengok channel ni, saya mengambil kesempatan nak doakanlah supaya kita semua sentiasa berada di dalam lindungan, dan lindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan, saya doakan agar kita semua terhindar daripada segala gangguan-gangguan daripada makhluk alam sebelah. Okey. Selamat datang ke channel Mistik Horror. Bertemu kita lagi pada video kali ini ya. Agak padat ya jadual saya. Tengok maklumlah musim bola kan. Jadi saya terpaksa buat video 3 kali seminggu, Isnin, Rabu dan Jumaat. Sebab saya nak fokus untuk buat kerja lain. Kerja lain. Pada nak tengok bola je. Kan? Mana boleh nak miss kan World Cup, Piala Dunia. Bukan selalu ada kan, berapa tahun sekali kan. Okey, pada video kali ini saya nak sambung balik cerita part 2 yang kisah tentang seram rumah kuartus tu. Kalau anda dengar lah kisah yang saya baca tu part pertama, tak habis lagi. Ada lagi, dia ada 3. Yang video kali ini nak baca part yang kedua. Jadi, diharapkan anda semua terhibur lah ya. Dan, pada malam ini pula dah, sebelum kita mula, silalah like, share dan subscribe channel Mystic Horror. Dan jangan lupa tekan notification bell. Jadi, apa-apa pun, kita layan di intro ni dulu. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Okey, selamat kembali. Tanpa membuang masa, kita teruskan dengan agenda kita ya. Kita nak bacakan kisah seram rumah kuartus bahagian 2. Jadi, adakah anda dah bersedia? Let's go. Kejap. Kejap. Alright, let's go. Ini bahagian kedua. Bahagian 1 dah dibacakan. Anda boleh refer balik video saya yang lepas. Ada ditulis kat situ kisah seram rumah kuartus bahagian 1. Yang ini part yang kedua. Beralih kepada cerita Acik Ita pula. Tapi cerita ni bukan tentang dia, tapi tentang sepupu kawan aku ni, which is Firdaus. Anak dia lah, anak kepada Cik Ita ni. Masa sesi rakaman lah, Firdaus ni ada dekat Sarawak. Dia tengah bertugas sebagai pharmacist dekat salah satu hospital dekat sana. Depan rumah ada multi-purpose court. Maksudnya court tu ataupun gelanggang tu boleh jadi macam-macam. Dah nama pun
multi-purpose. Court tu pula, gelanggang tu boleh jadi macam-macam. Gelanggang badminton, boleh jadi sepak takraw, boleh jadi gelanggang basketball, dan juga boleh jadi gelanggang netball. Nak main squash pun ada dinding squash dekat tepi court tu. Tapi dari mula-mula duduk rumah tu, tak pernah Firdaus tengok budak-budak main kat situ. Setiap kali dia ajak geng-geng sekolah main kat situ, mesti semua tak nak. Menurut kawan-kawan Firdaus, dia orang cakap lah, area tu ada hantu. Ada rumours lah, ada orang balik kerja, dia lalu kat situ. Dalam kurungan, rumah Pak Leng dan gelanggang tu terletak dekat sebelah jalan utama ataupun main road. Orang yang balik kerja yang lalu kat situ ni, dia cerita depa nampak Pontianak berlega-lega dekat area court tersebut. Bukan seorang dua yang nampak kejadian ni, tapi ramai yang mengesahkan. Maksudnya ramai saksi lah yang nampak penampakan tersebut. Family Pak Leng ni tak pernah pula terjumpa ataupun terserempak benda-benda pelik dekat area court tu. Tak kisahlah siang ataupun malam. Ada jugalah yang tanya Firdaus ni, kau tak pernah nampak hantu ke kat rumah? Sebab semua orang dekat area ni tahu rumah kau tu berhantu. Jadi Firdaus ni bercakap lah, mana ada apa-apa. Padahal dekat rumah Firdaus ni, bunyi misteri dekat bilik store tu boleh kata hampir setiap minggu dia dengar. Pantang sorang-sorang je kat dapur, mulalah dengar orang main-main atas katil. Sebab itulah Firdaus lepas je makan, main tinggal je pinggan dekat atas meja makan. Sebab dia takut nak pergi sorang-sorang dekat sinki. Sebab sinki tu berhampiran dengan bilik store. Biarlah kena marah sampai berbuih mulut mak dia pun tak kisahlah. Sepupu kepada kawan aku ni buat tak tahu sajalah, lantaklah. Jadi Pak Leng ni bercadang nak open balik court tersebut. Jadi Pak Leng ni dia repair balik spotlight. Dia cat balik line ataupun marking yang dah pudar. Dan last kali pasang jaring ataupun net. Pak Leng ni siap sewa crane lagi pasang lampu. Mula-mula Pak Leng dengan Firdaus je main badminton kat situ malam-malam. Lepas tu orang semua dah nampak dia orang ni main elok je kat situ. Lama kelamaan ramai pula budak-budak sekolah join main kat gelanggang tu. Sampai Pak Leng tak ada kat situ pun semua masih datang bermain aktiviti sukan macam biasa. Tapi Pak Leng tak kisah pun, sebab memang dia niat Pak Leng ni dia nak orang gunakan sebaik mungkin gelanggang tersebut. Rugi kalau nak dibiarkan macam tu. Pada satu hari lepas balik daripada cuti panjang kat kampung, nampak gelanggang tersebut kembali kosong. Selalunya pukul 9 atau pukul 10 malam masih happening lagi, terutama pada malam minggu. Besok dia Firdaus dikelilingi sebaik sampai dekat kelas. Kisah dia macam ni. Time berbudak sekolah menengah main dekat court 2 malam lepas, mereka nampak seorang wanita mendukung anak dekat garaj rumah Pak Leng. Pada mulanya dia orang tak indah lah, sebab waktu tu pun hujan gerimis. Jadi dia orang anggap adalah tu siapa-siapa nak berteduh kat situ. Kelibat stranger yang begitu lama depan rumah Pak Leng, lama kelamaan dia dah menimbulkan rasa suspicious di kalangan budak-budak yang bermain kat situ. Kalau betul lah nak berteduh, kenapa tak tunggu je dekat bus stop depan rumah Pak Leng tu? Bas terakhir pun lalu lama dah nak dekat pukul 12 malam.
Jadi semua yang dekat gelanggang tu terus nak balik rumah. Disebabkan kalau tutup lampu kod, gelap gelita lah kawasan tu. Jadi dia orang berniat lah nak inform kakak tu yang sedang tunggu, yang dia orang nak balik dan tutup lampu. Jadi 4 orang wakil pergi ke rumah Pak Leng. Dan yang 4 orang ni pula menghampiri kakak yang sedang dukung anak. Dan secara tak langsung ataupun tiba-tiba lah, yang 4 orang tadi ni, semakin dia hampir dengan kelibat akak tu, belum sampai lagi, walaupun adalah dalam jarak 5 atau 10 meter, tiba-tiba yang 4 orang tadi ni yang nak inform dekat akak ni, yang dia orang nak tutup lampu kod, tiba-tiba dia lari lintang pungkang sambil jerit, "Woi lari, woi, woi lari, 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 lari." So jadilah domino effect. Bila yang dekat kod tu, yang tengah tunggu yang 4 orang ni, dia dah dengar dah yang 4 orang ni duduk jerit lari, 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 lari. Habis yang semua tengah tunggu dekat kod tu lari lintang pungkang, walaupun dia orang tak tahu sebab apa. Dah jauh sikit, 4 orang budak ni baru buka cerita. Waktu 4 orang ni buka cerita lah, salah seorang daripada 4 orang yang pergi menghampiri akak tersebut, dia orang cerita, dia orang ingat itu manusia. Tapi bila tengok daripada dekat, akak ni, dia bukan manusia tau. Sebab apa? Rambut dia panjang sangat, menjala satu badan. Mustahil manusia rambut paling panjang pun sampai paras bahu. Rambut perempuan paling panjang mungkin sampai pinggang, kan? Tapi yang ni menjala satu badan tau. Seolah-olah rambut dia lebat, macam orang kata apa, boleh buat selimut tau. Yang paling seram tu, rambut dia tutup habis wajah, tapi masih nampak dia sedang dukung anak dia. Tapi yang seramnya, rupa bayi yang didukung tu macam orang tua, tapi tangan dia panjang sampai lilit tubuh akak tersebut. Sekarang, kalau seorang yang nampak, bolehlah kita sangkal. Kalau seorang nampak, bolehlah kita sangkal, alah kau ni, kau berangan je kot. Tetapi kalau dah 4 orang nampak serentak, that mean shit must be true. Maksudnya kalau dah 4 orang nampak, kalau dah 4 orang ni nampak, maksudnya betul lah tu. Sebab dah ada saksi. So lepas malam tu, sejak malam tu lah, dah tak ada siapa lagi dah nak berani main dekat gelanggang tu dah. Firdaus pun ceritalah kisah tu dekat Acik Ita. Malam tu, dia orang satu keluarga berbincang tentang masalah rumah dia orang. Dan Acik Ita ni pun pujuk Pak Leng carikan orang, nak ikutkan Pak Leng, dia boleh kau tim lagi yang tuan tu kat rumah tu, disebabkan rumah tu adalah yang paling best yang pernah dia duduk. Free pula tu. Siapa nak bagi rumah free? Sebab kata orang putih lah, if it sound too good to be true, then it is. Lebih baik dia usahakan something untuk buang pelesik dalam rumah dia. Okey, dekat pejabat pada esok hari dia, Pak Leng cerita balik kejadian-kejadian seram yang berlaku kat rumah dia. Selama ni dia senyap je, sebab dia tak nak orang ingat dia reka cerita ataupun tahyul. Terdesak pun je pasal Pak Leng pun terpaksalah bercerita masalah rumah dia dengan niat nak minta tolong. Kalau ada siapa-siapa lah kenal, ustaz-ustaz ke ataupun siapa-siapa je lah yang boleh halau entiti-entiti dalam rumah tersebut. Jadi lepas kawan kerja Pak Leng ni berpandangan antara satu sama lain, Pak Leng ajak makan dekat luar, lunch break nanti. Masa lunch break, baru Pak Leng tahu kisah di sebalik rumah dia tu. Rumah tu adalah sebenarnya
adalah sebenarnya pula dah. Rumah tu sebenarnya adalah kediaman rasmi untuk jawatan, pengarah dan ke atas. Tapi bos sekarang dah keluar daripada rumah tu. 2 tahun dah dia keluar sebelum Pak Leng masuk. Di mana dia cuma tahan 3 minggu je. 3 minggu je sebelum pindah keluar. Sekurang-kurangnya Pak Leng tahun kedua baru kena ganggu. Bos dia malam pertama duduk rumah tu dah kena kacau. Jadi disebabkan dari arahan daripada pihak atasan, rumah tu kena juga diduduki oleh orang yang sepatutnya. Dan dipendekkan cerita lah, Pak Leng jadi mangsa sebab dia staff baru. Kiranya pengundi rumah tu pun kiranya pengundi rumah tu on paper masih lagi nama bos Pak Leng. Ada seorang kawan kerja Pak Leng ni yang merupakan penduduk asal kawasan tersebut. Dia pun buka cerita ada urban legend pasal rumah dia. Kisah dia macam ni. Asal dia, tapak rumah tu ada sebuah banglo milik pengurus estate daripada Australia. Pengurus estate orang putih tu dia kahwin dengan local ladies orang putih tu dia kahwin dengan local ladies berketurunan India. Dia pun dapat anak. Dalam tahun lewat 50-an, orang putih tu pindah balik ke Australia. Tapi yang pelik je, dia tak bawa anak bini sekali. Rumah tu kemudian dihuni satu family India. Agaknya family ex-wife mamat Australia tu lah dah bawa kaum kerabat dia duduk kat rumah tu. Keluarga India yang duduk kat situ jenis keeping to themselves, tak campur orang. Cuma nampak time hari Ahad je kat gereja. Then satu hari, a group of people led by a priest or something lah pergi ke rumah tersebut. Kumpulan tersebut adalah church group yang dianggotai keluarga India tersebut. Dan menurut mereka, dah sebulan family yang duduk rumah mamat Australia tu tak datang gereja. Sampai dekat rumah, tengok pintu tak berkunci. Dan setelah pemeriksaan dilakukan, satu kesimpulan lah yang dapat dibuat. Sebenarnya adalah keluarga India tersebut dah berpindah dalam keadaan tergesa-gesa. Diorang beranggapan macam tu sebab diorang pindah secara tergesa-gesa disebabkan masih ada banyak baju-baju, pakaian dan perkakas rumah yang masih ditinggalkan. Maksudnya tak fully pindah lah. Dia ada certain barang yang dia bawa, tapi baju masih ada. Jadi gereja dia cuba nak trace di mana church member diorang melalui network gereja. Tapi sayangnya tak ada khabar berita. Akhirnya lama kelamaan rumah tersebut yang Pak Leng ni duduk jadilah rumah tinggal. Jadi macam-macam lah cerita keluar pasal penghuni rumah tu. Ada yang kata Mak Saleh tu dah kidnap anak dia daripada ex-wife. Ada juga yang kata satu family suicide dalam rumah. Dan ada jugalah yang kata dia orang bersembunyi sebab banyak utang. Nak dipendekkan cerita, beberapa tahun kemudian properti tersebut digazetkan jadi hak milik kerajaan dan ubah baru dengan seni bina moden. Kiranya moden ikut zaman tu lah. Dibina atas tapak banglo tersebut. Sejak rumah tu dibuka, ramai penghuni dia berpindah keluar tak sampai sebulan. Menurut rekod, dinyatakan sebab berpindah adalah sering dimasuki pencuri. Kata kawan Pak Leng, boleh kira dengan jari beberapa kali lah rumah tu ada orang duduk. Most of the time kosong saja. Masa bos yang sekarang ni berketurunan Cina pindah masuk, hari-hari dia panggil sami daripada tokoh yang berhampiran untuk beri restu ke rumah tu. Tapi sayang, masih ada gangguan juga. Last dia sanggup ulat-alik daripada Ipoh. Tak sanggup dah nak duduk rumah tu. Selalu kena gangguan. Jadi semua terkejut. Pak Leng tahun kedua baru kena ganggu. Semua duk tanya, apa yang Pak Leng dah buat? Jadi Pak Leng dia cuba ingat balik apa yang dia buat tahun ni, tapi dia tak buat tahun lepas.
Jadi Pak Leng ni pun mikir, baru dia teringat satu-satunya benda yang family dia start buat tahun ni adalah service laundry. Tapi apa kaitan dia? Bila kawan dia cakap, dawai sidai kai bini kau kacau laluan kot. Dekat situlah baru Pak Leng teringat. Masa dia pasang dawai, nak paku dawai dekat dinding, Pak Leng perasanlah dekat dinding sebelah pintu belakang ada satu stiker, iaitu stiker paper berbentuk 4 segi sebesar tapak tangan. Oleh kerana dinding tersebut dah dicat, cuma nampak bentuk stiker 4 segi tu je, Pak Leng pula pergi paku dekat tengah-tengah stiker tersebut. Rasanya lepas dia paku tu barulah start gangguan-gangguan ni. Okey, balik daripada kerja, Pak Leng terus cek dinding dekat mana dia paku dawai sidai baju isteri dia. Bila dia cek dinding dekat area tu, biasa je rasanya, tak ada yang luar biasa pun. Tapi bila dia cek daripada luar rumah, baru dia sedar yang dinding rumah dia ni terlajak sikit, macam ada ruang di antara dinding. Selama ni sama ada Pak Leng atau family member dia jarang ke belakang rumah. Bersusah payah, Pak Leng ni seret meja makan ke dinding. Kemudian dia letak kerusi lah supaya dia boleh panjat ke atas tembok tersebut. Memang betul tekaan Pak Leng yang ada ruang di tengah-tengah dinding. Maksudnya Pak Leng ni dia dapat teka dengan betul bahawa ada ruang dekat tengah-tengah dinding. Perabot-perabot rumah rosak. Perabot-perabot rumah yang rosak macam almari kayu dan kerusi-kerusi patah bertaburan dalam ruangan yang tengah. Pak Leng dia ingin tahu dan nak turun ke dalam ruangan tengah tu, tapi nanti tak boleh keluar balik pula. Jadi apa yang membuatkan Pak Leng lagi excited nak usah area tu, bila dia nampak ada tingkap kayu tertutup dekat salah satu dinding. Maknanya ada bilik rahsia dalam rumah. Pak Leng tidur awal pada malam tu, tak sabar nak tunggu besok sebab nak pinjam tangga daripada office. Pak Leng dia nak cuba explore bahagian rumah yang dia tak tahu wujud selama ni. Okey, itu sajalah kisah yang aku dapat kongsikan pada malam ini. Ini adalah sambungan daripada part 1, kisah seram Rumah Kuartes oleh Damerung. Diambil daripada fiction Shasha. Jadi diharapkan anda semua terhibur. Tapi ingat, ada satu lagi bahagian, iaitu bahagian akhir. Stay tune lah ya. Saya baca ni sebab ada sambungan kan. Saya tak boleh nak compilekan 3 bahagian dalam video ni. Nanti jadi lama pula, bosan pula kan. Sebab tu saya pecahkan kisah ni. Kisah ni panjang sebenarnya. Kalau saya baca full, berkemungkinan akan berlerek lah. Mungkin dekat 40 minit, 50 minit. Takut bosan pula. Jadi saya buat separuh dan separuh dan separuh, supaya anda tak bosan lah kan. Jadi terima kasih kepada anda semua yang sudi dengar channel Mystic Horror. Terima kasih kepada yang dah support, terima kasih banyak-banyak. Kepada yang masih belum, silalah like, share dan subscribe. Dan diharapkan anda semua terhibur lah. Dan dana lagi. Dan jumpa anda on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.